pengiktirafan Nabi-Nabi Ibrani, Hebrew Prophets, dalam Al-Quran. Sesetengah pengkritik dan sarjana berpendapat bahawa Al-Quran tidak menyebut beberapa Nabi Ibrani terkenal seperti Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, serta Nabi-Nabi minor yang terdapat dalam Tanakh, Perjanjian Lama. Pemerhatian ini sering menjadi subjek perbahasan teologi dalam kalangan Yahudi, Kristian, dan Muslim. Namun, jika diteliti secara mendalam, terutamanya surah Al-Jathiyah, ayat 16 dalam Al-Quran, sebenarnya menawarkan satu pandangan yang lebih luas dan inklusif terhadap tradisi kenabian, yang memberikan respons halus terhadap dakwaan tersebut. Surah Al-Jathiyah, ayat 16, satu bukti warisan Bani Israel, firman Allah dalam ayat tersebut. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Bani Israel kitab dan hikmah serta kenabian, dan kami rezekikan mereka dengan perkara-perkara yang baik, dan kami lebihkan mereka atas segala bangsa. Ayat ini merupakan satu pengakuan umum terhadap kurniaan ilahi yang dianugerahkan kepada Bani Israel, termasuklah kenabian. Walaupun Al-Quran tidak menyebut semua Nabi Ibrani, Hebrew Prophets, yang dinyatakan dalam Tanakh secara khusus, ia tetap mengiktiraf bahawa ramai Nabi telah diutus kepada Bani Israel, dan menghormati warisan mereka sebagai penerima wahyu, hikmah, dan keutamaan daripada Tuhan. Pandangan inklusif terhadap kenabian. Al-Quran menyebut kira-kira 25 orang Nabi secara namanya, termasuk tokoh besar seperti Musa, Daud, Sulaiman, dan lain-lain, yang juga dikenali dalam Bible Ibrani. Namun, Al-Quran juga menegaskan bahawa ramai lagi Rasul telah diutus sepanjang sejarah, sebahagian daripadanya tidak disebut secara terperinci. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Surah Ghafir, ayat 78. Ayat ini memperkukuh hakikat bahawa Al-Quran tidak bertujuan menyenaraikan semua Nabi secara lengkap, tetapi menyorot individu-individu tertentu bagi menyampaikan pengajaran moral dan rohani. Maka, walaupun nama-nama seperti Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, dan Daniel tidak disebut secara khusus, kewujudan dan peranan mereka tidak dinafikan. Sebaliknya, sumbangan mereka termasuk dalam pengiktirafan umum terhadap tradisi kenabian. Nabi-Nabi tanpa sempadan. Al-Quran juga melihat semua Nabi sebagai satu rangkaian berterusan daripada petunjuk ilahi yang diutus kepada pelbagai umat manusia. Penekanan bukanlah pada identiti Nabi, tetapi pada mesej yang dibawa. Sesungguhnya, agama ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhan kamu, maka bertakwalah kepadaku. Surah Al-Mu'minun, ayat 52. Pandangan universal ini melangkaui batas kaum atau sejarah, menegaskan bahawa petunjuk Tuhan adalah warisan bersama umat manusia, dan bukan milik eksklusif mana-mana golongan. Kesimpulan. Walaupun Al-Quran tidak menyebut setiap Nabi Ibrani secara namanya, surah Al-Jathiyah, ayat 16 telah mengesahkan warisan mereka secara kolektif dengan mengiktiraf kurniaan ilahi, kitab, hikmah, dan kenabian yang diberikan kepada Bani Israel. Melalui ayat ini dan lainnya, Al-Quran mengangkat satu teologi yang inklusif dan menghormati tradisi kenabian bangsa Israel secara menyeluruh. Ketiadaan nama-nama tertentu bukanlah penafian terhadap kenabian mereka, tetapi mencerminkan pendekatan tematik dan selektif Al-Quran. Secara ringkasnya, surah Al-Jathiyah ayat 16 adalah bukti yang kuat tentang pertalian rohani yang dikongsi bersama antara tradisi Islam dan Ibrani, serta memberi respons yang penuh hormat terhadap persoalan teologi tentang pengiktirafan Nabi-Nabi Ibrani, Hebrew Prophets, dalam Al-Quran.